Sebagai seorang penulis, menurut saya, dia adalah mata, telinga dan pikiran rakyat bawahan yang selalu saya katakan rakyat jembel atau rakyat marhain. Dia harus mendengar, melihat bagaimana kesusahan yang dialami oleh rakyat jelata. Itu baru dapat kita menjadikan bahan-bahan tulisan kita, tema-tema tulisan kita. Beliau ini selalu mencatat segala apa yang dilihat, apa yang didengar, yang berlaku di hadapan matanya, dan juga kemudian dikreatifkan, dijadikan sebagai bahan-bahan kreatif. Kalau dia melihat suatu kemiskinan, kebuluran, kepapaan, ketidakadilan, beliau jadikan sebagai satu bahan untuk menulisnya. Jadi dia sangat peka. Melihat sekelilingnya, itu di antara perkara yang harus ada pada setiap penulis. Saya katakan selalu bahawa untuk menjadi penulis mesti ada 3 hal yang harus dia tahu. Apa yang anda nak tulis? Itu fakta yang pertama. Yang kedua, anda harus campurkan dengan imajinasi. Dan yang ketiga, anda harus, akhir sekali itu yang penting, iaitu motif yang ingin anda sampaikan kepada pembaca. Jadi 3 perkara itu dia harus disatukan menjadi sebuah tulisan yang benar-benar boleh menyampaikan mesej yang kita hendak sampaikan. Kalau orang melihat dengan secara pandangan pertama saja ya, hati yang kosong itu menggambarkan seorang pemuda, dia akan mencari, minta hatinya itu dipenuhi dengan suatu hati wanita yang suka dengan dia. Tapi maksud yang saya ingin sampaikan adalah bahawa negara kita ni kosong dengan sesuatu. Negara kita ni masih dijajah, maka hati kita harus kita penuhkan dengan satu semangat untuk memperjuangkan negara kita supaya bebas daripada penjajah. Demikian juga dalam gambaran cerpen atau cerita pendek saya yang pertama, bagaimana judulnya Pergi dan Datang. Satu gambaran bagaimana keadaan rakyat, masyarakat Melayu yang miskin, tidak mempunyai gaji yang cukup, tidak mempunyai pendapatan yang lumayan, anaknya banyak. Jadi apabila lahir seorang anak, iaitu timbul dalam masa yang sama kematian menjadi. Jadi kematian dan kelahiran itu berulang dalam kehidupan kita. Dan bagaimana keadaan kematian dan kehidupan itu boleh menimbulkan suatu kesedaran kepada pikiran orang-orang Melayu bahawa aku miskin, tapi aku harus mencuba mencari sesuatu yang boleh menimbulkan aku hidup dengan agak baik. Cikgu Suratman telah memberi sumbangan yang cukup besar dalam kegiatan Asas 50. Sebagai setia usaha pertama Asas 50, antaranya diadakan siri kumpulan kajian untuk membincangkan perkembangan sastra Singapura dan luar negara. Asas sudah juga memperkenalkan projek hadiah sastra, dan ini adalah usaha sama yang digerakkan oleh Cikgu Suratman ya, dengan kerjasama Majlis Pusat. Jadi Asas 50 bukan hanya sekedar persatuan, lebih daripada itu. Asas 50 itu adalah semangat zaman, sebab dia menggambarkan semangat, harapan, cita-cita sekumpulan intelijensia Melayu yang aktif dalam penulisan dan kerja dalam pendidikan, mahu membawa pembaharuan, kemajuan, keadilan, keamanan dalam kehidupan masyarakat. Satu pengalaman yang baru bagi saya untuk mengajar sekolah menengah yang berbeza dengan mengajar sekolah rendah. Semangat mereka, watak-watak mereka berubah.
Dan dalam keadaan-keadaan semacam itulah timbul bahawa perbezaan mengajar sekolah rendah dan sekolah menengah menimbulkan satu pikiran bahawa manusia berubah, manusia bergerak daripada muda kepada tua. Saya bertembung dengan pengalaman murid darjah rendah kepada murid sekolah menengah yang berbagai-bagai. Tetapi saya sedar bahawa itulah kehidupan, itulah kemanusiaan yang harus kita tempuh. Sebagai seorang guru ke, sebagai seorang polis ke, sebagai seorang askar atau sebagai apa juga, kita harus sedar dan berubah. Saya dipertemukan dengan Cikgu Suratman sebagai guru saya apabila kita belajar di sekolah menengah pada tahun 1961 sehingga 1964. Cikgu Suratman adalah seorang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Kebetulan Cikgu Suratman mengajar dua mata pelajaran penting, iaitu Bahasa Melayu dan Kesusastraan Melayu. Pada satu ketika saya sangat terpengaruh dengan seorang kawan sehingga saya banyak ponteng sekolah. Cikgu Suratman lah guru yang mengambil perhatian hal itu. Beliau bertanya dengan cara yang baik, kenapa harus membuang masa? Kamu ada kebolehan, patutnya kamu lebih banyak di sekolah supaya kamu dapat maju dengan lebih baik. Bagi saya itu satu penuh makna. Sejak itu saya mula membetulkan kesilapan saya dan saya tidak lagi ponteng sekolah, tetapi terus berusaha untuk menjadi murid yang boleh membawa kejayaan kepada saya dan pada sekolah. Demikian juga ketika beliau mengajar kita beberapa bahagian dalam sastra Melayu dengan menggunakan teks-teks yang bagi kita agak asing. Sebagai contoh, kita menggunakan teks novel Darah Kedayan. Jadi dengan pengalaman-pengalaman kehidupannya, dengan pengetahuannya, beliau memberikan suatu penafsiran yang lebih meluas, yang memudahkan kita memaham persepsi yang sebenarnya yang ada dalam novel tersebut.